Soalan yang pertama, setelah bertaubat nasuha dan melakukan penghijrahan diri, bagaimana cara terbaik nak qada solat? Pernah saya tanya beberapa ustaz, mana wajibkah kita qada solat yang lalu setelah bertaubat atau cukup dengan bertaubat nasuha saja? Jawabnya, kedua-dua boleh digunakan. Saya jawab ni, saya mengajar fiqh Syafi'i. Tapi masalah qada solat ni saya jawab, 4 mazhab telah sepakat. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali wajib diqada, wajib dibayar hutang-hutang Allah. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang Allah terlebih mustahak dibayar. Bukan bahagian kita tak keluar rumah, selesai semayang isyak qada. Selesai semayang asar. Itu cara kita bayar hutang Allah. Kalau orang tak bayar hutang kita marah. Nah. Saya pemuzik, kerja hiburkan pengunjung restoran dan pub. Apakah hukum pendapatan dari bekerja di tempat demikian? Sebab banyakkannya jual arak. Kerana jika saya meninggal kerjaan itu, tapi dalam pada masa sama memberi kemudaratan pada keluarga kerana saya tiada pekerjaan. Dia ni kerja main muzik, kemudian dia menghiburkan di pub, lounge dan sebagainya. Dia main muzik ni ada dua. Yang pertama haram, yang kedua diharuskan pada syarak. Kita baca yang haram. Seperti di lounge, di bar, waktu memang haram. Kata kita menghiburkan ahli maksiat. Orang mari dalam majlis kita itu dengan bawa pasangan untuk berzina, minum arak, lupa Allah dak semayang, kitalah yang menghiburkan dia. Maka kita ni sebagai orang yang menolong kepada perkara maksiat. Bermain muzik yang tidak haram, iaitu muzik yang dibenarkan sebagai hiburan alternatif. Orang mari bukan nak buat maksiat, nak minum arak, tapi nak dengar hiburan saja untuk menghilangkan akan kepenatan bekerja seharian. Jadi dia kata kalau dia berhenti, mudarat anak dia, mudarat bini dia tak boleh nak makan. Tadi kabodah, Allah yang beri rezeki. Tu baca ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah jawab 1400 tahun dah. Siapa yang berhenti satu pekerjaan, ni saya tafsir. Siapa yang berhenti satu pekerjaan tu dia haram dan dia berhenti. Pasal apa berhenti? Kerana takut kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Wajib, jawabnya garanti. Kalau orang ngaji nahu, yaj'al, asal yaj'alu tapi mati dengan sukung, artinya wajib atau garanti. Tuhan akan beri dia pekerjaan yang lain dan rezeki yang tidak disengka-sengka. Yakin dengan Allah, Allah kayakan kamu kalau mu tinggal satu benda yang haram. Faham? Soalan seterusnya, saya termenung sendiri menangis sebab saya dilahirkan lembut. Apalagi kerap saya jadi hinaan masyarakat yang tak mengerti mereka tentang kelembutan saya. Ya ini ciptaan Allah, tapi dia kata saya yang buat, sedangkan ia memang lahir semula jadi. Lagipun saya ada 2 abang yang lembut daripada mak yang lain. Apakah yang mereka hina itu ciptaan Allah? Apakah hukum sejak akhir ini kaum lembut sering dipersalahkan dan beban dosa semua terletak pada kaum lembut? Apakah mereka tiada ruang untuk membuat kebaikan? Ini masalah masyarakat, dia tak faham. Sebab tu dalam kitab fiqh, dia dalam bab jantina, dia ada khabar manusia terdiri daripada 3. Lelaki, wanita, khunsa. Faham? Apa makna laki-laki? Man dahu zakarun. Mereka yang ada zakar. Laki-laki tak percaya cek. Ada tak? Ada laki-laki. Faham tak? Benda makna perempuan. Perempuan ni man lahu farjun. Orang yang ada faraj. Faham tak? Maka dia perempuan. Apa makna khunsa? Man lahu farjan. Orang yang ada 2 alat kemaluan, iaitu laki-laki dan perempuan. Alat laki ada, alat puang ada. Jadi ini dipanggil khunsa. Kalau alat laki belaka bukan khunsa, tu Power Ranger. Faham tak? Alat laki ada, alat puang ada, dia buat sendiri ke Allah bagi? Allah bagi. Lepas tu kita pergi hina dia, haram tak? Ini masalah. Yang tak bolehnya, yang tak moleknya, dia pergi buat benda-benda yang sosial, masalah sosial. Faham? Duduk tepi jalan, ambil pelanggang. Hak tu mal'un, kena laknat. Hak tu kalau orang marah, tak boleh kata apa. Tapi kalau dia tak buat kerja-kerja maksiat seperti itu, dia orang lembut, kerana dia jual alat, dia macam puang, tapi orang lelaki tapi macam puang, kita tak boleh hina. Kalau kita hina, kita masuk neraka. Waktu kita kena baiki balik mentaliti umat. Nampak? Jangan bila orang lembut ni ahli maksiat. Lepas tu dah hak dak lembut, dak maksiat ah. Tu berderu duduk berzina tu, hak keras belaka tu. Faham tak?
Betul tak? Jadi bukan atas jantina. Yang kita hina ni yang buat maksiat, sama ada dia wanita sungguh atau laki-laki tulen ataupun khusa. Bila buat derhaka maksiat seperti ini, dia mal'unah. Dengan sendiri kita tak kata pun terlaknat di sisi Allah. Tapi kalau hak lembut saja tak usah kata. Orang baik dia tak kata ke orang. Oh dia lembut dah patu dia buat maksiat tak? Tak. Kalau mana Tuhan beri. Yang tak dia terimbang buat lembek, terimbang. Buat lembek tak boleh dia orang lelaki. Dan ni dia lembek dah. Boleh tak? Tak boleh. Saya ada kawan orang lembut gitu kok. Lembut. Kalau cakap apa tak apa tak belakang. Apa merah cakap. Kalau simbang dengan dia. Nak. Ini lembut. Orang panggil benda adik, orang panggil adik ni. Pasal gelol. Orang lembut kan? Laki tapi lembek. Rupanya dia khunsa. Nak. 12 anak nikah. Boleh ada dalam lembut. Kita misal macam tanduk kubas orang yang anak. Nak. Tapi lembek. Adakah dia buat? Dia buat tak? Dah. Lembut tu Tuhan bagi ke dia. Jadi hak dak buat kelakuan mungkar tak usah kata. Sebab kalau khunsa dia ada dua, khunsa wadih, khunsa muskil. Khunsa wadih hak nyata. Maknanya alat laki-laki. Alat perempuan tak berfungsi, maka khunsa wadih laki-laki. Dia wajib berperwatakan laki-laki. Yang kedua, khunsa wadih wanita. Alat laki-laki tidak berfungsi, alat wanita berfungsi, maka dia wajib berperwatakan seperti perempuan. Faham? Yang muskil ni dua-dua alat berfungsi. Bila dua alat berfungsi, dia boleh jadi lelaki, dia boleh jadi puang, dia boleh tadi mayang maghrib duduk kat puang pakai kana, dan bila orang bangsa kat gini dia duduk depan belakang Tok Imam pakai serban pula. Tak boleh marah. Faham? Ini hukum Tuhan. Betul tak? Jaga benda-benda gitu. Sebab orang Melayu ni jenis mulut jahat. Orang kahwin marah. Dia kata kok. Nak kahwin kata apa kahwin mudanya kahwin. Nak hak puan umur 21, hak lelaki 22. Mudanya kahwin dah nak tunggu. Lah apa? Nak tunggu berapa hari? Nak dah jodoh dia nak kahwin. Kalau tua dia kata kok. Oh lelaki 60, puan 58. Tua nak mampu baru kahwin. Ni jahat Melayu ni. Faham tak? Dia orang putih tak ada ngutuk-ngutuk gitu. Kita pernah berjiran berkawan dengan orang putih, tak ada ngepak orang. Faham? Tidak berahi. Betul lah dia kamu kafir. Nak. Tapi dia jenis kata-kata orang tidak berahi. Orang putih. Nak. Dia tak cakap benda gitu. Kita tak. Hak laki pula tua, hak puan muda, laki 50, hak puan 19. Dia kata hak puan nak makan harta. Nak. Dapat nikah 2-3 tahun ni. Mahal tanah. Dia kata laki dia. Boleh meeting bank. Nak. Hak puang pula tua, laki muda dia kata main untuk umur. Nak. Nikah sama umur bagus kok. Nikah sama umur. Oh, puang 20, laki 20 orang, biarlah puang laki 26. Ada jarak sikit. Apa dia nikah? Sakak dengan harta tok mung. Yang musibuk kan? Nak. Kata je lah, tua ke muda ke, alhamdulillah, jodoh dia. Bertuahnya dia, walaupun umur 70 dah, dapat kahwin anak dara 19. Alhamdulillah. Baru berjuruh. Nak. Tengok orang kerah, kata kerah. Tengok orang lembut, kata lembut. Tengok orang hitam, kata hitam. Hitamnya orang tu. Padahal Allah tak ada belaka kan? Nah. Kalau kita salat jemaah dengan isteri kita, kita tinggal rukun. Bolehkah isteri kita menegur kita? Bagaimanakah caranya kalau boleh? Dia jemaah 2 orang dengan bini dia. Dia pun tertinggal sujud. Umpamanya sekali. Lepas tu bini dia boleh tegur tak? Bolehlah tegurnya. Orang puan tegur ke mana? Bertepuk tangan. Bapa tak dia kata subhanallah? Kerana suara perempuan itu kadang-kadang memberi fitnah. Walau bagaimanapun kalau berdua saja dia dengan isteri, dengan suami, tak ada orang lain, ada golongan fuqaha mengatakan boleh menegur dengan subhanallah. Kerana elak tak boleh kata subhanallah, hak semayang jemaah ramai. Tak, macam kita ramai malam ni, rapang belakang tu. Subhanallah. Jadi